Kelahiran baginda telah ditunggu-tunggu oleh satu kumpulan daripada manusia. So, kumpulan manusia ni bukan duduk setempat, tak. Duduk di tempat yang berbeza-beza. Antara satu sama lain mereka duduk di tempat yang berjauhan. Tetapi mereka ini mendapat panduan tentang akan munculnya Rasul akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya adalah untuk kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu contoh yang baik kepada mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Yang dikasihi sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita masuk bulan berkat, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perkara-perkara yang berkait tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mestilah mempertingkatkan lagi mempelajarinya. Baiklah, kita pada waktu yang berkat ini, kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan istighfar. Memperbanyak bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Dalam pada itu juga, pada waktu yang berkat ini, marilah kita menyedari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda telah ditunggu-tunggu oleh satu kumpulan daripada manusia. So, kumpulan manusia ni bukan duduk setempat, tak. Duduk di tempat yang berbeza-beza. Antara satu sama lain mereka duduk di tempat yang berjauhan. Tetapi mereka ini mendapat panduan tentang akan munculnya Rasul akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul ni akan muncul di mana? Rasul ni akan muncul bila? Rasul ni akan muncul daripada keturunan mana? Mereka telah mengetahuinya dengan pasti. Hak ni yang kita nak belajar. Pada zaman yang tidak ada hubungan komunikasi yang hebat macam zaman kita. Kita ambil contoh Salmanul Farisi. Salmanul Farisi
menjadi seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana benda ni menjadi menasabah? Salman al-Farisi beriman kepada Nabi, logikkah? Kalau kita fikir dengan akal lah. Sedangkan Salman al-Farisi itu dilahirkan di Parsi, satu tempat yang sangat jauh daripada tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kampung Salman al-Farisi di Mosul, di Parsi, jauh daripada semenanjung tanah Arab. Tapi macam mana Salman al-Farisi boleh menjadi seorang yang beriman kepada Nabi, yang Nabi jamin sebagai salah seorang daripada penghuni syurga? Kalau kita belajar sejarah Salman al-Farisi, dia anak orang kaya. Anak orang kaya, anak seorang pembesar agama Majusi. Macam mana boleh jadi sampai ke Madinah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia tahu dah Nabi akan muncul di sini. Dia ambil maklumat mana tu? Nabi akan muncul dalam jarak yang dekat sangat dah. Ambil mana ni? Kalau kita belajar sejarah Salman al-Farisi, kita akan dapat melihat di sana Salman al-Farisi telah melalui suatu perjuangan yang sangat panjang. Suatu perjuangan yang sangat panjang, satu pengorbanan yang sangat besar untuk mendapatkan, untuk jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah belajar daripada kampung dia di Iran, dia telah pergi ke Syam untuk belajar dalam tempoh yang lama. Daripada seorang guru, tok guru dia mati, tok guru dia pesan, bila aku mati nanti, kamu kena belajar dengan orang ni pula. Kerana orang ni saja yang boleh berada menerangkan kepada kamu tentang tauhid. Tok guru nombor 2 pun, bila nak mati pesan, kamu kena belajar dengan orang ni. Cari guru yang boleh menerangkan tentang tauhid. Maka begitulah kehidupan Salman al-Farisi selama puluhan tahun duduk dalam belajar. Belajar guru daripada Syam, kemudiannya Turki, balik ke Syam, balik pergi ke Iraq. Itulah dia berulang alik selama puluhan tahun. Tapi belajar pada zaman itu bukan macam belajar kita hari ini. Belajar itu bersama dengan kehidupan, tolong guru, zikir bersama dengan guru. Hinggalah akhirnya guru dia yang akhir sekali menyatakan, "Pah aku mati ni, aku tak nampak lagi dah siapakah yang boleh memandu kamu kepada tauhid. Aku tak nampak dah." Tapi akan muncul Rasul akhir zaman yang jaraknya sudah tersangat dekat dah. Munculnya itu di negeri pokok tamar, negeri yang ada banyak tumbuh pokok tamar. Maka kamu pergilah ke negeri itu dan ikutlah Rasul itu. Nescaya kamu akan selamat di dalam kehidupan ini dan selepas kehidupan ini. Itu poin dia. Nak selamat sekarang dan nak selamat selama-lamanya selepas daripada ni. Selepas kehidupan di atas dunia ni, berapa peringkat lagi ada. Nak selamat juga. Macam mana cara dia? Kamu pergilah ikut Rasul yang akan muncul dekat sangat dah. Tetapi tempat letak kemunculannya adalah di negeri yang banyak pokok tamar. Zaman tu wave tak ada. Tak usah kata wave lah, peta pun tak ada. Nak pergi sendiri memang tak siapa lah. Maka Salman al-Farisi ini menunggu siapa dia yang boleh beri jawapan kepada dia. Negeri mana yang banyak pokok tamar? Dia tanya orang keliling dia, orang tak tahu. Sambil dia bertanyakan kepada orang sekeliling dia, dia menternak binatang. Ternak kambing, ternak biri-biri, ternak binatang dan berniaga.
Sehingga Allah Ta'ala menjadikan perniagaan dia maju. Tiba-tiba pada satu hari, dia berjumpa dengan satu kumpulan peniaga yang datang daripada Yaman, yang beri jawapan kepada dia, negeri yang banyak pokok tamar itu adalah negeri Yathrib. Maka dia nak pergi. Maka dia nak tumpang peniaga daripada Yaman ini. Peniaga daripada Yaman, kumpulan rombongan perniagaan daripada Yaman ini buat syarat. Kalau kamu nak ikut kami boleh. Dengan syarat kamu mesti membayar sebagai upahnya sekian-sekian jumlah yang mahal. Maka Salman Al-Farisi pun jual ke semua binatang dia. Sebab dia nak tinggal dah kampung ni, nak pergi ke Yathrib. Dia beritahulah di Yathrib itu akan muncul Rasul akhir zaman. Orang Yaman pun tahu juga. Maka dia membayar kepada rombongan peniaga yang daripada Yaman yang nak balik ke Yaman, yang akan melalui Yathrib. Dia pun ikut. Setelah dia ikut, di tengah jalan, peniaga Yaman ni bercakap dengan satu orang. Ingat buat apa? Rupa-rupanya peniaga Yaman ni jual dia kepada seorang Yahudi. Jadi hamba. Salman Al-Farisi jadi hamba. Padahal di kampung dia tu dia anak orang besar. Dia jadi hamba beberapa lama, beberapa tahun. Kemudiannya datang satu orang sepupu kepada tuang dia. Sepupu tuang dia nak mari bermalam di rumah dia, duduk beberapa lama. Kemudian akhirnya tuang dia suruh Salman ikut sepupu dia ni. Maknanya tuang dia jual Salman kepada orang ni. Ikut tuang dia balik. Tuang yang baru ni. Ikut tuang yang baru balik. Rupa-rupanya dengan kehendak Allah, tuan yang baru itu adalah Yahudi Madinah. 2 kali jadi hamba. Kemudian dia jadi hamba kepada Yahudi Madinah. Kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah. Dia pun nak berjumpa dengan Nabi, tak ada ruang, tak ada peluang, tak ada kesempatan, tak ada masa. Kerana tuang dia ni menyekak dia daripada kebebasan. Hinggalah satu hari dia dapat mencuri peluang. Tuan dia suruh dia pergi hantar kurma tempat yang jauh. Maka dia pun pergi hantar tempat yang jauh. Dan dalam perjalanan pulang, dia singgah mencuri menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun ceritalah sejarah kehidupan dia yang panjang. Semata-mata kerana nak beriman kepada Rasul akhir zaman yang telah dipesan oleh Tok Guru dia. Akhirnya Salman Al-Farisi jadi seorang yang beriman kepada Nabi. Yang kita nak tengok ialah Salman dan Tok Guru dia. Macam mana boleh mengetahui Nabi muncul di negeri ini? Tak tersilap. Kalau tersilap tunjuk ke Jepun ke, tunjuk ke Perancis ke, tunjuk ke Rusia ke India ke, tak jumpa dengan Nabi akhir zaman. Macam mana boleh berjumpa? Jawabnya kerana cahaya di dalam hati menyuluh di manakah kebenaran. Cahaya ini namanya hidayah. Hidayah itu suatu cahaya yang bila dia memancar, dia boleh menyuluh kebenaran. Sejauh mana kebenaran itu berada, sedalam mana kebenaran itu tertambus, sepanjang mana kebenaran itu terpaksa ditunggui untuk siapa? Cahaya hidayah itu boleh membaca kebenaran. Cahaya hidayah itu menyuluh kebenaran. Kita buat contoh nombor 2. Salman Al-Farisi ni contoh nombor pertama, tuan-tuan. Cerita tentang orang yang mengetahui kelahiran Nabi sebelum Nabi lahir. Kita kena belajar sifat Tok Guru dia dapat hidayah macam mana. Boleh kenal Nabi itu akan tumbuh, akan muncul di negeri Madinah. Cerita yang kedua, kita buat contoh Abu Ayyub Al-Ansari.
Abi Ayyub Al-Ansari ni umur dia panjang. Allah Ta'ala jadikan umur dia panjang zaman Muawiyah. Dia meninggal semasa tentera Islam nak buka kota Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah tuan rumah kepada rumah yang mula-mula sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam setelah Nabi sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Rumah Abi Ayyub Al-Ansari ini agak besar jugalah. Rumah dia 2 tingkat. Bukan kerana Abi Ayyub Al-Ansari ni rumah dia orang pilih untuk letak Nabi situ. Dah. Nabi mari ni kita letaklah Nabi di rumah besar sikit. Dah, bukan begitu. Memang para sahabat dalam peristiwa hijrah masing-masing nak ajak Nabi duduk di rumah masing-masing. Orang ni tarik unta Nabi, ajak Nabi duduk rumah dia. Orang ni tarik unta Nabi, nak ajak Nabi bermalam di rumah dia. Nabi kata biarlah unta ni berhenti di mana dia nak berhenti, fa innaha ma'murah. Unta aku ni diperintahkan, dia tahu tempat mana dia nak berhenti. Maka orang pun lepas unta pun berjalan sampai dekat dengan kawasan yang orang Islam sudah bersembahyang. Tapak Masjid Nabawi yang masa tu belum jadi lagi Masjid Nabawi. Unta Nabi pun berhenti. Dan rumah yang paling dekat sekali adalah rumah Abi Ayyub Al-Ansari ini. Maka Nabi pun bermalamlah di rumah Abi Ayyub Al-Ansari pada malam itu. Dan pada malam-malam yang berikutnya selama 6 bulan. Kebetulan rumah Abi Ayyub Al-Ansari ini besar. Macam mana kebetulan rumah Abi Ayyub Al-Ansari ini besar? Bukan kerana pakak-pakak. Kita suruh ajak Nabi bermalam di rumah besar lah. Tak. Ini berlaku secara kebetulan. Macam mana benda ni boleh jadi kebetulan? Kita nak jawab soalan ni, kita kena jawab soalan kenapa Abi Ayyub Al-Ansari menjadi di antara orang Madinah yang awal beriman kepada Nabi. Setengah orang yang awal beriman ni adalah kerana hati mereka telah jelek. Kita nak belajar memiliki hati yang jelek lah ni. Kita belajar Abi Ayyub Al-Ansari di antara orang yang awal beriman pada Nabi di Madinah. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Rumah dia Nabi duduk kerana dia telah buat persiapan. Bukan dia. Ayah dia, tok ki dia, tok nyang dia. Selama beberapa keturunan mereka telah buat persiapan. Ada duit lebih, ada belanja lebih, kita besar rumah. Kerana apa? Kerana rumah kita ini akan didatangi oleh Rasul akhir zaman. Maka rumah ini mesti diduduki oleh orang yang paling baik sekali. Akhirnya sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Nabi bermalam di rumah dia. Yang kita nak tanya ni ialah bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari, ayah dia, tok ki dia, tok nyang dia, sudah mengetahui Rasul akhir zaman akan datang duduk di rumah kita, bermalam di rumah kita. Macam mana boleh tahu? Nabi dah lahir lagi ni. Tak ada masuk dalam berita surat khabar masa tu. Tetapi segelintir di kalangan mereka yang telah jelek mata hati ni memahami, mengetahui. Akhirnya mereka ataupun anak cucu mereka ataupun anak murid mereka menjadi orang-orang yang awal-awal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya cahaya hidayah. Cahaya hidayah itu memancar, memandu manusia kepada kebenaran, tidak sebagaimana kebijaksanaan akal fikiran. Akal fikiran ni hebat dah. Kita nak jadi pandai bukan main lagi, kita belajar bersungguh-sungguh. Kita usaha dengan segala keupayaannya. Akhirnya kita boleh ilmu, kita jadi pandai, kita boleh gunakan ilmu kita itu untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Hidayah lebih mahal daripada itu lagi.
Kerana hidayah itu bukan milik hamba, bukan milik makhluk, bukan milik kita. Hidayah itu adalah milik Allah, yang boleh menyuluh lebih tajam daripada suluhan akal. Maka kita diajar supaya minta hidayah dengan Allah melalui cara kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim makna apa? Kita diajar supaya minta hidayah dan mencari hidayah. Minta tu minta dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan minta dengan makhluk. Kerana hidayah itu bukan milik makhluk. Berbeza dengan ilmu. Ilmu melalui perantaraan makhluk. Ilmu ni kita kena belajar dengan guru, kita kena belajar dengan orang yang mengetahui. Hidayah ini adalah membayangkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah, ada orang yang pandai, cerdik tapi tak dapat hidayah. Abu Lahab duduk dekat dengan Nabi. Abu Lahab pun kenal Nabi. Abu Lahab pun menyanjungi Nabi. Dia tak dapat hidayah. Salmanul Farisi yang dilahirkan tak ada kaitan dengan Nabi. Dia boleh berjalan di atas jalan cahaya hidayah yang halus. Cahaya hidayah ni tak nampak dengan mata jasad. Cahaya hidayah itu menyebabkan Salmanul Farisi jadi hamba 2 kali. Nak sampai kepada berjumpa dengan Nabi, sanggup tak jadi hamba 2 kali? Itu semuanya diharungi oleh Salmanul Farisi dengan hati yang tabah, kerana dia pasti hidayah. Pertama, dia cahaya. Yang kedua, dia ilmu. Ilmu bukan ilmu nak tahu semata-mata, yang mempunyai kekuatan menyampaikan kepada kebenaran. Walaupun kebenaran tu jauh, walaupun kebenaran tu benda yang payah, diri ini mempunyai kekuatan yang cukup. Diri ini mempunyai kemampuan dan potensi yang cukup untuk sampai ke situ. Inilah yang dibekalkan oleh hidayah, yang menjadi milik Allah, bukan milik sesiapa. Jadi Allah Ta'ala menyebut, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang memberi hidayah. Allah Ta'ala menyatakan satu daripada nama dia adalah Allahu huwal hadi. Allah yang memberi hidayah, yang memiliki hidayah dan memberikan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Jadi kita bila belajar cerita Salmanul Farisi ni macam tak logik, macam tak diterima oleh akal. Orang yang lahir jauh, sebegitu jauh, tiba-tiba boleh jadi pengikut Nabi. Kita ingat Salmanul Farisi ni beranak di Madinah. Dah. Bukan dia beranak di Madinah, lepas tu Nabi pun mari, dia pun kenal Nabi. Dia mencari Nabi melalui jalan yang jauh. Harga pengorbanan dia sangat mahal, tak boleh nak capai oleh kita, melainkan itu adalah nak mencerminkan harga hidayah Allah sangat mahal. Jadi bila kita belajar tentang kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita dapat melihat orang yang beriman di peringkat awal, dia ada kaitan dengan hidayah. Hidayah itulah yang kita mesti cari, kita nak pakai. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita dapat dah. Ini bergantung kepada setakat mana bulat hati kita minta dengan Allah. Kalau kita minta bulat, Allah Ta'ala berilah. Kalau kita minta di bibir mulut saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya lagi maha bijaksana. Ulama menyebut satu daripada kekuatan kita nak ikut sunnah Nabi. Hak cerita Salman tadi, ikut Nabi. Kita pun nak ikut Nabi juga. Cerita Abi Ayyub Al-Ansari tadi tu, Toki, ayah dia telah buka jalan untuk dia, Salman Al-Farisi, ikut Nabi. Kita pun nak ikut Nabi juga, walaupun menghadapi bermacam-macam ancaman. Mereka bukan setakat ikut Nabi, mempunyai kekuatan untuk ikut Nabi. Kita nak ikut Nabi juga, ada kekuatan tak nak ikut Nabi? Ulama menyebut kita dengan Nabi ni mesti berhubungan dalam 3 bentuk. Yang pertama, ikut sunnah Nabi. Yang kedua ikut sunnah Nabi.
Yang ketiga, sambung perjuangan Nabi. Baru kita boleh duduk atas jalan Salmanul Farisi. Ikut sunnah Nabi, sambung perjuangan Nabi, baru kita boleh berada di atas jalan Abi Ayyub Al-Ansari. Nak sampai situ memerlukan kepada kekuatan. Dan kekuatan yang mereka, Tok Guru mereka itu, Tok Guru Salman Al-Farisi, Tok Guru Abi Ayyub Al-Ansari, kekuatan itu mari daripada zikir. Ni, pada Rasulullah adalah contoh yang baik kepada mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mengingati Allah dengan sebutan yang banyak. Mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Hak inilah yang menyalakan hati. Hati yang menyala menumbuhkan hidayah. Hidayah itu menyuluh. Menyuluh itu memberi kekuatan hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks kita, selawat mempunyai rahsia yang sangat besar. Semacam zikir juga. Selawat duduk dalam kategori zikir. Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia hari Jumaat Tok Khatib baca hadis ni, baca ayat ni. Ayat ni menekankan tentang apa? Bila kita belajar perintah-perintah Allah yang disebut dengan nama taklif, Allah Ta'ala suruh kita berpuasa, suruh semayang, suruh menunaikan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, aqimus salah, dirikanlah semayang, atuz zakah, tunaikanlah zakat. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, hei orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Allah Ta'ala suruh orang beriman, Allah Ta'ala cerita, dia perintahkan benda ni, benda ni, benda ni. Dia perintahkan semayang, zakat. Tetapi bab selawat ni, Allah Ta'ala kemukakan kepada kita perintah dia, perintah berselawat dalam bentuk yang sangat menarik. Kita sedar ke kita tak sedar? Allah Ta'ala menyuruh kita berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, hei orang beriman, selawatlah. Tapi dimulai dengan Allah cerita, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Baru mari ya ayyuhalladzina amanu sallu, baru mari perintah, hei orang beriman, berselawatlah. Mula dengan cerita dulu. Cerita apa? Cerita tentang dia. Dia Allah berselawat kepada Nabi bersama dengan malaikat. Ayat lain, perintah semayang, mari perintah. Panggil orang beriman, perintah. Zakat macam tu juga. Puasa macam tu juga. Berselawat, Allah menceritakan cerita dia dulu untuk mempertegaskan kepentingan perintah berselawat itu. Sebab apa? Kerana di dalam selawat, bila kita banyak berselawat, dia mari tenaga, mari power yang sangat besar, yang mempunyai rahsia dia yang tersendiri. Kat mana? Hak belah dalang ni. Semayang, sodak besar sekali dah. Semayang nombor satu dah. Hak ni, Allah Ta'ala buat mari dalam bentuk yang lebih menarik lagi. Tentulah mempunyai rahsia-rahsia yang besar juga untuk kita perhatikan. Kalau kita nak belajar memahami jalan lenggang-lenggok hidayah itu, jalan dia macam mana, selekoh dia macam mana, panjang mana jalan tu, jauh mana kita mesti berjalan di atas jalan itu, berapa lama masa yang kita nak ambil untuk sampai ke destinasinya. Benda-benda yang seperti ini menjadi jawapan yang telah diketengahkan oleh salafus salih, oleh alim-alim ulama zaman dulu. Hidayah itu lebih tinggi daripada ilmu, lebih mahal daripada ilmu. Ilmu kita berhubung dengan orang, ilmu ni kita kutip pengalaman orang. Hidayah itu adalah hubungan kita dengan Allah, yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tanda Allah Ta'ala kasih kepada kita. Jadi hebat ilmu, hebat hidayah lagi. Maha ilmu, maha hidayah lagi. Maha hidayah itu kita tengok Salman Al-Farisi telah melakukan suatu hal yang kalau kita duduk tempat Salman Al-Farisi, mustahil kita boleh buat macam tu. Tetapi telah dilakukan oleh Salman Al-Farisi.
Kalau kita duduk tempat Abi Ayyub Al-Ansari, mustahil kita boleh buat macam dia. Tapi Abi Ayyub Al-Ansari telah dapat melakukannya. Macam mana dia boleh melakukannya? Hubungan hati dengan Allah yang menyampaikan dia berada di atas jalan hidayah tadi. Jadi benda ni kita rasa mudah je. Kita pun minta sama mudah dengan Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah tiap-tiap hari dah. Tapi hati kita yang meminta itu di tahap mana? Inilah di antara perkara yang kita kena renung dalam kita mengulang kaji balik hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi di bulan kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita memperbanyakkan zikir di samping beristighfar. Kita memperbanyakkan zikir. Dalam samping kita memperbanyakkan zikir itu, hendaklah juga kita memperbanyakkan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat faham perkara ini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadikal muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.